Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kuliah kita membincangkan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada sesi yang lalu kita telah membahaskan hadis yang ke-11 dalam kitab Umdatul Ahkam yang menyentuh berkaitan dengan doa yang sepatutnya dibaca oleh setiap Muslim sebelum masuk ke dalam tandas. Maka pada hari ini kita nak beralih kupaskan hadis yang ke-12 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam. Seperti biasa, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan teks hadis ini dalam bahasa Arab. Hadis yang ke-12 berbunyi, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitum al-gha'it fala tastaqbilul qiblah bigha'it wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwa al-Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Terjemahannya daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tandas, janganlah menghadap kiblat ketika membuang air kecil atau besar, dan jangan pula membelakanginya. Namun menghadaplah ke arah timur atau barat. Kata Abu Ayyub, ketika kami mendatangi Syam, kami mendapati tandas dibina menghadap Kaabah. Segera kami berpaling arah daripadanya dan beristighfar kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita nak keluarkan apakah di kalangan pengajaran-pengajaran yang boleh kita manfaatkan daripada hadis yang ke-12 ini. Seperti biasa kita akan pecahkan hadis ini kepada ayat demi ayat. Jadi permulaan hadis tadi berbunyi daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tandas, jangan menghadap kiblat ketika membuang air kecil atau besar dan jangan pula membelakanginya. Jadi daripada hadis ini ada beberapa pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan. Pertama, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab qada hajat. Yang kita masukkan dengan qada hajat adalah buang air besar ataupun buang air kecil. Indahnya agama Islam bukan sahaja perkara-perkara yang besar diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar tentang jual beli, Nabi ajar tentang sebagian ayat-ayat Quran, sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan pemerintahan, politik, kepimpinan. Dalam masa yang sama juga Islam juga mengajarkan perkara-perkara yang kecil. Antara yang diajarkan oleh Islam adalah beberapa adab yang berkaitan dengan buang air kecil dan buang air besar. Dan di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah Nabi melarang orang-orang Islam daripada menghadap atau membelakangkan kiblat ketika mana qada hajat. Ketika mana kita buang air kecil, ketika mana kita buang air besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kiblat dan juga membelakangkan kiblat. Yang ketiga, antara hikmah di sebalik larangan ini adalah kerana memuliakan Kaabah. Itu merupakan hikmah yang dikeluarkan oleh sebahagian di kalangan para ulama kita. Sambungan hadis tadi, namun menghadaplah ke arah timur ataupun barat. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat daripada menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat ketika mana buang air kecil dan besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat.
Pengajaran yang keempat yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini adalah perintah menghadap ke arah timur, perintah menghadap ke arah barat adalah bagi mereka yang kiblat tidak terletak sebelah timur ataupun barat mereka. Jadi kita ada 4 arah kan, kita ada north, kita ada south, kita ada east, kita ada west. Jadi Nabi SAW bila perintah para sahabat untuk menghadap ke arah timur ataupun menghadap ke arah barat, ini adalah bagi sahabat-sahabat yang tinggal di kawasan yang mana arah timur mereka, yang mana arah barat mereka bukan menghadap ke Kaabah ataupun bukan membelakangkan Kaabah. Tapi kalau sekiranya kita tinggal kat satu negeri yang mana arah timur kita ataupun arah barat kita menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat, maka tidak sewajarnya kita ketika mana kita qada hajat, kita menghadap ke arah tersebut. Pengajaran yang kelima, hukum asal sesuatu perintah atau larangan adalah untuk semua. Jadi Nabi SAW bila perintah sesuatu, hukum asalnya adalah dia untuk seluruh umat Nabi. Nabi SAW bila melarang sesuatu, hukum asalnya adalah larangan itu adalah untuk semua umat Nabi SAW. Tetapi di sana juga ada sebahagian hukum yang khusus untuk sebahagian umat. Jadi sebagai contoh adalah hadis ini. Ketika mana Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk menghadap ke arah timur, perintahkan sahabat untuk menghadap ke arah barat, itu adalah bagi sahabat-sahabat yang tinggal, yang mana negara mereka, tempat tinggal mereka di arah timur dan di arah barat bukan kiblat ataupun bukan membelakangkan kiblat. Adapun mereka-mereka yang mana arah timur mereka, arah barat mereka adalah menghadap ke kiblat atau membelakangkan kiblat, maka tidak sewajarnya kita menghadap ke arah tersebut ketika mana kita membuang air kecil ataupun besar. Pengajaran yang ketujuh yang boleh kita raih daripada hadis ini adalah hadis ini menunjukkan tentang indahnya cara didikan Nabi SAW. Jadi di antara cara didikan Nabi SAW yang ditunjukkan dekat sini adalah Nabi SAW bila melarang sesuatu, Nabi memberikan alternatif. Nabi SAW, apakah alternatif yang diberikan oleh Nabi SAW? Nabi perintahkan untuk menghadap ke arah timur. Nabi SAW memerintahkan untuk menghadap ke arah barat. Bukan ini sahaja contoh yang mana Nabi gunakan pendekatan ini, dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi SAW menggunakan pendekatan yang sama. Pada satu ketika Nabi SAW terdengar Abdullah ibnu Mas'ud membaca ketika mana tasyahud akhir. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia pernah membaca Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud dia pernah memberi salam kepada Allah, memberi salam kepada malaikat Jibril, memberi salam kepada malaikat Mikail dan malaikat-malaikat yang lain ketika mana pada rakaat terakhir membaca tasyahud akhir. Maka apabila Nabi SAW terdengar kata-kata Ibnu Mas'ud itu, maka Nabi SAW berkata, jangan mengatakan salam ke atas Allah kerana salah satu nama Allah adalah As-Salam. Tapi katakanlah At-Tahiyatul Mubarakatul Salawatul Thayyibatu Lillah. Jadi Nabi SAW ajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud apa yang sepatutnya dibaca dalam tahiyat akhir. Kan? Itu yang sebagaimana kita amalkan sehinggalah ke hari ini. Jadi bila kita lihat pendekatan Nabi SAW, bila Nabi SAW melarang sesuatu, Nabi SAW memberikan alternatif yang lain. Jadi adalah satu peringatan bagi golongan pendakwa, bila kita mengharamkan sesuatu perkara kepada masyarakat, maka hendaklah kita fikirkan apakah alternatif yang sesuai, yang wajar kita berikan kepada masyarakat. Yang ke-8, pengajaran yang ke-8 daripada hadis tadi adalah cara sedemikian boleh dimanfaatkan dalam pengeluaran fatwa. Jadi kata para ulama, cara memberikan alternatif yang halal boleh dimanfaatkan dalam pengeluaran fatwa. Jadi kalau sebuah negeri, mereka ada jawatan kuasa fatwa, dan letaklah sebagai contoh, jawatan kuasa fatwa tersebut mereka mengharamkan sesuatu perkara. Maka adalah sebaiknya, seeloknya, sewajarnya, jawatan kuasa fatwa memikirkan tentang apakah alternatif yang halal yang boleh dilakukan oleh masyarakat di negara tersebut. Jadi bila kita mengharamkan sesuatu, sewajarnya kita memikirkan alternatif lain yang halal yang boleh kita berikan sebagai ganti kepada masyarakat. Sambungan hadis tadi,
Kata Abu Ayyub radhiyallahu an, ketika kami mendatangi Syam, kami mendapati tandas dibina menghadap Kaabah. Jadi Syam ni adalah satu kawasan, kalau current konteks adalah barangkali di daerah Syria, kan, daerah Jordan, daerah Palestin, itu adalah Syam. Segera kami berpaling arah daripadanya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertibaran dekat muka bumi ini. Salah satu tempat yang mereka pernah pergi adalah ke bumi Syam di daerah Syria sana, dan mereka pernah qada hajat dalam keadaan membelakangkan ataupun menghadap kiblat. Tapi mereka teringat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memalingkan kiblat. Mereka berpaling arah, mereka tak menghadap ke arah kiblat, mereka tak membelakangkan kiblat. Jadi hadis ini menunjukkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam amat segera dalam mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam Al-Quran. Bahkan dipuji juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di kurunku, kemudian kurun yang berikutnya, kemudian kurun yang berikutnya. Jadi di antara manusia yang hidup pada kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka amat segera dalam mentaati perintah Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka amat segera dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang ke-10, ada di kalangan sahabat yang terlupa tentang larangan qada hajat menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Dalam hadis tadi ada satu peristiwa yang mana ketika mana sahabat pergi ke bumi Syam di daerah Syria sana, mereka terlupa akan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas orang-orang Islam daripada menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Kemudian bila mereka teringat, mereka pun palingkan arah. Mereka tidak menghadap ke arah kiblat, mereka tidak membelakangkan kiblat. Pengajaran yang terakhir yang kita nak kongsi dengan muslimin dengan muslimat sekalian pada hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-12 ini adalah istighfar dalam hadis ini adalah istighfar dengan hati. Jadi sebagian di kalangan ulama kan mereka berpandangan yang apabila sahabat Nabi mereka perasan bahawa mereka terhadap kiblat ataupun menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, mereka pun istighfar, kan? Mereka palingkan arah, mereka beristighfar. Jadi istighfar tu ketika mana qada hajat, adakah dengan lisan, dengan lidah, adakah dengan lidah ataupun dengan hati? Sebagian di kalangan para ulama berpandangan istighfar, minta ampun yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan hati mereka dan bukan dengan lidah. Kerana ketika mana kita qada hajat, ketika mana dalam keadaan buang air kecil ataupun besar, adalah tidak sewajarnya kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan di antara 11 pengajaran yang boleh kita keluarkan, yang boleh kita raih daripada hadis yang ke-12 yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, kita akan mengupaskan hadis yang ke-13. Yang hadis ke-13 ni dia akan lebih menjelaskan, mensyarahkan hadis yang ke-11 ini. Afwan. Kita hari ini sedang bahaskan hadis yang ke-12. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, hadis ke-13 akan menerangkan, memberikan lebih banyak maklumat tentang kefahaman kita berkaitan dengan hadis yang ke-12 ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.